khabar semua geng-geng puaka kesayangan Kak Ram ni? Alah, mana Kak Ram? Mana Kak Ram? Nantilah, kita ni busy tahu tak? Kerja kita bukan ni je, bukan macam Zaf tak habis-habis duduk depan kamera cerita seram apa semua. Kita ni nak cerita. Sebelum cerita seram, dah jemput Kak Ram ni, kena dengar cerita Kak Ram tu. Laris engkau, tudung Kak Ram dekat mana tu? Dekat Hong Kong tak payah cakap lah. Semua orang Hong Kong suka tudung Kak Ram. Kualiti bukan main-main tau. Lepas tu ni, hari lepas, apa pula hari lepas? Minggu lepas lah Kak Ram nak cakap sebenarnya. Alah, mulut ni dah sasul kan? Biasalah, dah lama dah kita tak gosip ke sama geng puaka ni. Minggu lepas Kak Ram jual tudung dekat Indonesia. Tengah jual-jual tudung tu, tiba-tiba terdengar bunyi tak. Kak Ram ingat apa benda lah? Siapa yang jalan bising sangat ni kan? Pakai terompah ke apa ke? Alah, siannya lah. Jalan kat bandar kan? Shopping tempat-tempat kaya, tiba-tiba pakai terompah kan? Rupanya bukan terompah, tengah main tu latuk-latuk tu, tangan tak. Macam tu Kak Ram pun, permainan apa ni kan? Mula-mula seorang main, lepas tu seorang lagi main, lepas tu dah seorang lagi main kan? Kak Ram pun tanyalah PA, dah ada PA dah Kak Ram sekarang. Apa benda kan diorang main ni kan? Macam telur je ni kan? Tentak. Lepas tu PA Kak Ram cakap, Kak Ram, ini benda viral dekat TikTok sekarang ni. Semua main latuk-latuk. Lepas tu bila Kak Ram balik kat Malaysia, dah dekat Malaysia pula main. Alah, semua 24 jam lah main. Dalam flight pun Kak Ram naik flight nak tidur kan? Tengah lena-lena tu tiba tak. Alah, ingat dalam flight tak ada, rupanya main juga. Geram pula kita. So malam ni yang Kak Ram nak cerita, kepada siapa yang suka main sangat latuk-latuk tu, janganlah main. Korang suruh tobat. Sebab dekat Indonesia tu salah seorang kawan Kak Ram cerita, you want to listen to me tak? Kawan Kak Ram cakap kan, apa benda kan? Kak Ram tanya dia, sebenarnya Bu, dekat Indonesia ini pun latuk-latuk ada kejadian seram. Kak Ram pun tanyalah dia, ada kejadian seram, main permainan tu pun ada kena ganggu juga ke? Kawan Kak Ram cakap, iya Bu, dekat sini nak dijadikan cerita baru saja berlaku dekat keluarga Pak Bakar. Lepas tu Kak Ram tanyalah dia, apa yang berlaku kat keluarga dia? Dan kalau korang semua nak tahu, malam ni Kak Ram nak kongsi dengan korang kisah ataupun kejadian disebabkan anak Pak Bakar ni suka sangat main latuk-latuk tu, terus kena ganggu kau. Bersama siapa? Bersama Kak Ram lah. Tak pasal korang kan dah buang masa 4 minit ni dengar Kak Ram pepek. Alamak, dengar Kak Ram bebel je kan? So kita nak teruskan cerita kejadian seram yang berlaku kepada keluarga Pak Bakar. Pak Bakar ni orang Indonesia lah. So kejadian ni berlaku di Indonesia. Seram kau. Kejadian seram yang Kak Ram nak kongsi dengan korang ni berlaku dekat Indonesia kau. Bukan kat Malaysia, dekat Indonesia. Dan kejadian ni berlaku kepada keluarga Cik Bakar. Nak dijadikan cerita, Cik Bakar ni adalah seorang anak lelaki yang bernama Amran. Tetapi semasa Amran ni berusia 10 tahun, mak dia dah meninggal dunia dah. Isteri keluarga Cik Bakar ni meninggal dunia sebab adalah sakit kan, sakit kronik, tiba-tiba meninggal kau. So tinggallah Cik Bakar ni membesarkan si Amran ni, sampailah Amran ni menjangkau ke usia 14 tahun. Bila Amran ni dah berusia 14 tahun, tiba-tiba nak dijadikan cerita, Cik Bakar ni mulalah terkenang kan. Ya Allah, aku ni bapak tunggal kan. Kesian aku tengok anak aku ni tak merasa kasih sayang seorang mak. Apa kata aku kahwinlah lagi seorang. Itu alasan Cik Bakar kau. Padahal dah lama dah nak kahwin tu kan. Dia dah lama dah usia sebab ada janda lah. Janda dekat kampung dia tu juga. Nama Suzana, umur pun baru 30 tahun. Mudanya kan. Cik Bakar ni dah lama usia. Tapi guna alasan yang kononnya, Amran, apa kata biar bapak kahwin kan. Biarlah kau merasa kasih sayang seorang mak kan. Amran ni tak reda pun, terpaksalah reda juga sebab dah bapaknya nak kahwin sangat kan. Lalu Cik Bakar ni pun berkahwin lah dengan Suzana ni. Dan apa pekerjaan Cik Bakar ni? Dekat kampung tu, Cik Bakar ni pekerjaan dia ni merupakan seorang penggali kubur. Kalau ada orang meninggal ke, kalau nak ke bumi jenazah ke apa, semua penduduk kampung akan cari Cik Bakar ni. Di samping penggali kubur, ada juga buat side income. Yelah, gali kubur berapalah sangat kan gaji. Kadang-kadang tu ada orang bayar, kadang-kadang tu ada orang cakap ikhlas je lah Cik Bakar. Ini semua orang cakap amal jariah kan. Lalu nak dijadikan cerita, disebabkan nak cari duit lebih, Cik Bakar ni ada juga buat satu bengkel di mana kalau orang kampung meninggal dunia ke apa, tak ada batu nisan, nak batu nisan cantik-cantik, boleh
boleh tempah dekat Cik Bakar ni. So dah cerita dah pasal Cik Bakar. Sekarang ni nak cerita pasal anak dia si Amran ni. Amran ni seorang TikTokers. Bila dah nama TikTokers tu kan, biasalah nak kena create konten pula nak kenalah yang update, yang viral kan. Dan kebetulan permainan yang tengah viral pada masa tu, ni lah permainan yang sakit hati ni, yang bunyi tak apa benda tu. Main latuk-latuk dan dikatakan Amran ni cukup terkenal. Ramai suka tengok dia main latuk-latuk. Sebab apa? Sebab kalau engkau tu baru lagi main, biasalah muka pun selenga je main tepi jalan kan, latuk-latuk tak ada siapa nak tengok. Tapi Amran ni very intelligent kau, memang pandai betul. Sebab apa? Sebab bila dah main dekat TikTok tu, dia sambil main latuk-latuk tu menari sekali. Dia ikut rentak lah. Kadang-kadang pasang lagu BTS ke Blackpink ke kan. How you like that? Sambil main latuk-latuk. Mana orang tak suka kalau engkau dah main latuk-latuk tu sambil menari lah, tunjuklah skill engkau semua. So ramailah peminat si Amran ni, dan boleh dikatakan Amran ni 24 jam main latuk-latuk tu. Sebab itulah Cik Bakar ni pernah beberapa kali tegur si Amran ni. Kau ni Amran, tolonglah, nak main tu siang tu tak apalah, ini tengah-tengah malam kau main. Benda tu bising kau tahu tak? Tak naklah sampai mengganggu jiran-jiran apa semua. Tapi si Amran ni kepala batu, tak nak dengar. Kononnya nak tunjuk protes. Sebab apa? Sebab bapak dia ni kahwin pula dengan isteri baru si Zuzana ni. Amran ni memang tak suka sangat mak tiri dia ni. Nak dijadikan cerita lagi sebab apa dia tak suka tu. Kahwin tu satu hal lah. Mak tiri dia si Zuzana ni, ya Allah, perangai depan suami dia, depan Cik Bakar ni, pijak semut tak mati. Abang nak minum teh? Abang, jomlah saya urut abang nak. Layan bapak dia dengan si Amran ni penuh kasih sayang. Tapi kalau Cik Bakar ni ada nak kena uruskan jenazah ke, kalau pergi masjid ke kan, tinggal berdua kat rumah je. Pada masa itulah Amran ni didera seteruk yang mungkin kau. Tengah Amran tengok TV, ada satu masa tu lah Amran ni tengah relax tengok TV kan, sambil tu main latuk-latuk kat lagi. Tengok TV main latuk-latuk kat lah. Tak. Sekali Zuzana ni daripada arah dapur terus ambil pinggan kan, pinggan besi tu baling terkena pula kepala si Amran ni kan. Amran ni terus kenapa ni mak? Kenapa ni mak? Terus Zuzana ni cakap, engkau ni, bapak kau ada kat rumah, kau bolehlah senang lenang macam ni. Ni, tolong aku sikit boleh tak? Aku nak engkau pergi basuh semua pinggan mangkuk kat dapur tu. Banyak yang kotor, engkau tahu makan je pinggan mangkuk, tak erti basuh ke apa? Lepas kau dah basuh tu, kau jangan nak relax tu kain baju semua tu kau basuh. Aku tak nak kau guna washing machine Padahal ada washing machine nak juga, sebab nak dera punya pasal tu dia suruh si Amran ni basuh guna tangan kau. Ya Allah, habis ni tangan si Amran ni sakit-sakit sebab banyak betul kain baju yang dia nak kena basuh guna tangan kan. Lepas tu nak jadikan cerita kau yang lagi kejamnya, adalah satu hari ni Cik Bakar tak ada kat rumah. Sebab apa? Sebab kebetulan penduduk kampung tu ada 4 penduduk kampung mati serentak. Kebetulan pula, tak tahu apa hal kan. Seorang aksiden, seorang mati sakit, seorang mati terjatuh tangga. So banyaklah jenazah yang Cik Bakar ni kena uruskan. 4 kubur dia nak kena gali apa semua. Jadi kat rumah tu tinggallah Amran ni bersama mak tiri dia Zuzana ni. So Amran ni disebabkan dah tak ada nak buat apa kat rumah tu, dia pun pergilah kat luar rumah, set up tripod apa semua, nak buat konten TikTok. Allahu Akbar. Amran ni pun dia dah pegang latuk-latuk apa semua, satu belah kanan satu belah kiri, sambil main tak tu nyanyi lagu Blackpink. Bersukalah dia buat live pula TikTok tu. Ramai orang tengok, beratus ribu orang tengok si Amran ni menari sambil main latuk-latuk tu, menari lagu Blackpink. How you like that? How you like that? Tengah dia menari-nari tu, daripada arah belakang, siu, ada satu benda terbang. Siapa yang terbang tu? Mak tiri dia. Cik Zuzana ni terbang daripada belakang, terus flying kick terkena belakang si Amran ni. How you like that? Berdebam, terajang emak dia. Dah Amran ni terjatuh, tersembam, menangis-nangis. Lalu Amran ni pun cakap dekat mak tiri dia, "Mak, kenapa mak? Kenapa mak pukul Amran? Kenapa mak tendang Amran?" Terus mak tiri dia ni cakap, "Oh, how you like that kan? Tadi kau nyanyi sangat kan? Engkau ni,
Tak boleh ke menyenangkan aku? Oh, dekat bapak kau, kau boleh lah nak senang lenang. Dengan aku, jangan harap Ni bapak kau tak ada, kau ingat apa? Kau menari-nari macam ni, apa faedah kau dapat? Sekarang ni tu, pinggan mangkuk kat dapur tu banyak, aku nak kau bersihkan. Lepas tu kau jangan nak rehat kau tak ada masa untuk rehat. Lepas tu kau pergi mop lantai, kau pergi cuci tandas tu, aku nak tengok tandas tu bersih Tadi aku buang air, aku tak pam, aku saja je tak pam. Kurang ajar betul mak dia ni kan. Betapa kejamnya dia nak Amran ni bersihkan tandas yang kotor tu sampai dia sanggup tu buang air, lepas tu tak pam, semata-mata nak mendera anak tiri dia ni. Alamak, kesiannya lah nasib si Amran ni kan. Setiap kali Amran ni menjawab je, kena terajang. Setiap kali Amran ni menjawab je, apa saja yang Suzana ni boleh capai, hanger ke, rotan ke, dia libasnya si Amran ni. Dah bercala bala muka si Amran ni. Dan bila bapak si Amran, Cik Bakar ni balik, tengok Amran ni lebam-lebam sana sini, Cik Bakar ni tanyalah Suzana ni, yang apa jadi ke anak saya Amran ni? Amran apa bengkak-bengkak ni? Amran senyap je. Tapi korang nak tahu apa Suzana ni jawab? Biasalah bang, dia ni kan suka buat TikTok. Dia pergi masuk semak kat belakang tu menari-nari. Itu yang bengkak-bengkak badan ni. Lepas tu saya tengah mop tadi, dia pergi lari masuk dalam rumah nak buat konten. Lepas tu terjatuh bang. Alah, sikit je bang, saya dah sapukan minyak. Itulah alasan yang diberikan oleh Suzana ni. Dan kebetulan pula nak jadikan cerita, Pak Bakar ni pula bodoh. Alah, pergi percaya pula cakap isteri dia ni kan. Mentang-mentang isteri dia ni cantik, padahal si Amran tu dah setengah nyawa dah kena pukul kat rumah tu. Lepas tu pula, banyak pula lepas tu lah. Kak Ram ni pun geram pula mulut ni. Adalah satu hari tu, Cik Bakar ni tak ada lagi sekali kat rumah. So Amran ni dah takut lah. Lemak, mana bapak aku ni? Mesti aku kena dera. Dan memang betul pun Suzana ni, Amran tak main latuk-latuk, duduk dalam bilik pun dia panggil Amran ni kat ruang tamu. Amran! Amran, celaka, datang sini. Pekak ke apa engkau ni? Lalu Amran pun terketar-ketar ni pergi jumpa mak tiri dia ni. Lalu Amran cakap lah, kenapa mak? Apa salah Amran? Tak ada salah aku bosan lah. Cuba kau nyanyi lagu untuk aku. Engkau ni cuba jadi anak yang berguna sikit. Kau cuba hiburkan hati aku. Sekarang ni aku nak kau nyanyi untuk aku. Lalu Amran ni pun, nak nyanyi lagu apa mak? Dan Suzana ni cakap, tak kisahlah, nyanyi je lah lagu apa-apa. Yang penting aku tak nak kau main latuk-latuk sambil kau nyanyi. Aku nak dengar kau nyanyi je. Dan sebaik saja Amran ni start nyanyi, ala-la-la-latuk, ala-la-la-latuk, te-te-te-te-te, oh-oh, ala-la-la-latuk. Baru nyanyi lagu tu, berdebar mak dia pukulnya si Amran ni. Lalu Amran pun tanyalah, kenapa mak? Amran dah nyanyi, kenapa mak pukul Amran? Sekarang ni masalah dia, engkau tak main latuk-latuk, yang kau nyanyi lagu pun ada ayat latuk tu, apa hal? Terus mak dia belasah berkali-kali si Amran ni. Allahu Akbar, begitu kejam dan begitulah nasib si Amran ni sejak Cik Bakar kahwin dengan perempuan yang na'udzubillah jahat yang bernama Suzana ni. Disebabkan hobi ataupun disebabkan Amran ni 24 jam suka bermain latuk-latuk, telah berlakunya satu kejadian yang cukup menyeramkan guys. Disebabkan Amran ni suka sangat main latuk-latuk ni 24 jam, tak kira siang, tak kira malam. So disebabkan itu dah jadi perbualan penduduk kampung. Penduduk kampung dah mula cakap dah, anak Cik Bakar tu tak betul lah. Anak Cik Bakar tu tak macam bapak dia. Bapak dia kerja punyalah mulia gali kubur. Ada yang cakap Cik Bakar ni tak erti jaga anak. Cuba tengok anak tu 24 jam menari-nari dah macam orang gila dah. So itu telah membuatkan Cik Bakar ni rasa malu lah. Mana dia nak letak muka pergi ke masjid, imam masjid tanya, Bakar weh, anak kau tu kau cubalah tegur-tegur sikit. Tak elok aku tengok dia menari-nari kat luar tu. Kalau menari tu tak apa, ini 24 jam jiran-jiran kau terganggu dengan bunyi latuk-latuk permainan yang dia asyik main tu je. So bila dah macam tu, Cik Bakar ni tegur lah pula, kesian si Amran ni. Dah lah dengan mak tiri Suzana ni kena dera. Sekarang ni bapak dia pula marah dia. Bapak dia cakap kat Amran ni, Amran,
Engkau ni, ya Allah, malu ayah kau tahu tak? Penduduk kampung dah heboh cakap pasal kau. Semua penduduk kampung cakap, termasuk imam masjid, ayah ni tak erti jaga anak. Cik Bakar ni tak erti nak didik anak dengan ilmu agama yang betul. Cubalah sekali-sekala engkau daripada main permainan yang tak berfaedah tu, kau pergilah baca Quran ke, engkau tolong ayah pergi uruskan jenazah ke. Ini tak, asyik menyusahkan ayah je. Engkau ni pun patutlah mak tiri engkau tak suka engkau sebab perangai kau macam ni. Menangis-nangis si Amran ni. Ya Allahu Akbar, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cik Bakar ni pun bawa bertenanglah. Engkau ni tak pernah dapat perempuan ke apa? Meroyan sangat ni. Tak habis-habis backup si Suzana tu lah. Padahal Suzana tu yang iblis lah, tengah dera anak kau. Ini kau marah pula anak tu. Dah lah kena marah tu satu hal. Yang buat Kak Amran bertambah sedih, yelah TikTok tu lah tempat dia cari duit. Kadang-kadang kan bila kau buat live, kau dapat singa lah, kau dapat binatang apa semua tu lah. Itu kan boleh dijadikan duit. Tapi bapak dia tak faham niat murni si Amran ni. Amran ni nak tolong bapak dia je. Dah itu je yang dia reti buat. Tapi bapak dia tak kasih can. Terus selepas dihasut oleh Suzana ni, alah bang, rampas je bang latuk-latuk tu. Dan Cik Bakar ni pun dah termakan hasutan isteri dia ni. Lalu Cik Bakar pun terus rampas latuk-latuk tu daripada si Amran ni. Menangis-nangis si Amran ni merayu kat bapak dia. Ayah, janganlah ya, janganlah ya. Ini je yang Amran reti main. Dan Cik Bakar tak kasih peluang. Cik Bakar cakap, selagi kau tak ubah perangai kau Amran, selagi engkau bermain permainan latuk-latuk ni, engkau takkan jadi orang. Ayah buat ni untuk mengajar kau. Ayah nak didik kau supaya senonoh sikit perangai kau ni. Ayah akan simpan benda ni. Kalau kau tak ubah perangai kau, ayah buang latuk-latuk ni. Dan Amran pun menangis kecewa. Ya Allahu Akbar. Kenapalah bapak aku 24 jam berubah terus sejak ada isteri baru ni kan? Seolah-olah dia dah tak kenal dah bapak dia. Dan selepas dirampas tu, pada malam tu, kebetulan bapak dia, Cik Bakar ni, dapat satu panggilan. Dikatakan salah seorang penduduk kampung meninggal dunia pada malam tu. Jadi bila dah meninggal dunia pada malam tu, esok paginya nak ke bumi, Cik Bakar tak ada masa untuk nak gali kubur tu. Nak tak nak, malam tu juga dia kena pergi ke kubur dan gali. Sebab apa? Sebab senang, esok pagi jenazah tu boleh terus ke bumi je. Lalu Cik Bakar pun pada malam tu pergilah ke kubur dan tinggallah berdua lagi sekali Suzana ni dengan si Amran. Tapi nasib baiklah waktu Cik Bakar ni keluar daripada rumah, jam telah pun menunjukkan pukul 11 malam. Jadi si Amran ni pun dah masuk tidur lah. Termasuklah juga si Suzana ni tidur dalam menangis sebab hari tu dia tak dapat buat konten kan. Ramai dah DM dia, Amran, mana kau? Amran, kenapa kau tak buat live hari ni? Kita orang nak request lagu. Follower dia pun dah tak tahu dah kenapalah Amran ni senyap je kan. Rupa-rupanya bapak dia dah rampas lah latuk-latuk tu. So tengah Amran ni tidur, penuh kekecewaan dia malam tu. Jam menunjukkan pukul 1 lebih pagi macam tu, dah lena-lena tu. Tiba-tiba Amran terdengar satu bunyi yang datangnya daripada arah ruang tamu. Dan Amran cukup kenal bunyi ni. Pada awalnya Amran tersedar, lepas tu dia macam, bunyi apa ni? Lalu Amran pun cuba dengar betul-betul dan tak salah. Bunyi itu adalah bunyi permainan latuk-latuk. Tak, 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 tak. Dan apabila Amran dengar bunyi latuk-latuk, dia pun pelik lah. Siapa yang main latuk-latuk aku ni? Lalu Amran pun secara perlahan dia buka lah pintu. Bila dia buka pintu, dia tengok ke arah ruang tamu. Ruang tamu tu gelap. Bapak dia mana ada dekat rumah. Mak tiri dia pula tengah lena tidur kat dalam bilik. Jadi Amran pun beranikan diri dia. Dia pun keluar betul-betul dekat sofa tu. Dia carilah, mana latuk-latuk aku ni? Mana latuk-latuk aku ni? Dia mencari latuk-latuk dia dan kemudian dia nampak yang rupanya latuk-latuk yang bapak dia rampas, bapak dia gantungkan dekat atas dinding. Tapi dia tak boleh capai sebab bapak dia ni gantung kat tempat yang tinggi tau. Dan alangkah terkejutnya si Amran ni. Ni dah start seram dah ni. Yang mengejutkan, disebabkan latuk-latuk tu, Amran ni dah cukup kenal dah. Mana mungkin kalau angin kuat pun, tak mungkin latuk-latuk tu boleh bergerak dan berlaga dengan sendirinya. Dia memerlukan seseorang menghayunkan latuk-latuk tu. Tapi pada malam tu, bila dia tengok latuk-latuk dia yang tergantung kat dinding tu, dengan rancak, dengan laju, latuk-latuk tu
terhentak sesama sendiri. Tak, 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 tak. Seolah-olah ada sesuatu ataupun seseorang yang tengah bermain permainan latuk-latuk tu. Nasib baiklah dia tak ada nampak pontianak ke pocong ke kan. Tiba-tiba pontianak tu tak main kat atas ceiling ke apa. Alah, seram lah, pontianak pun dah henti main ke. Nasib baik dia tak nampak. Dia just nampak latuk-latuk tu bergerak dengan sendirinya. Dan disebabkan terlalu takut, yalah Amran ni baru 14 tahun. Alamak, latuk-latuk bergerak, latuk-latuk bergerak. Dia pun tak buang masa, lari terus masuk ke dalam bilik dia, selubung dan menggigil. Ketakutan ni teramat takut. Takut punya takut. Amran ni pun tertidurlah. Dan apabila Amran dah terkena gangguan macam tu, ingatkan dia seorang je terkena gangguan. Tapi korang nak tahu tak, si Suzana ni pun turut terkena gangguan juga. Tapi bukan pada malam tu, keesokan malamnya. Boleh pula bapak dia ni, aku geram betul lah dengan Cik Bakar ni. Asyik tak ada kat rumah je. Engkau ni gali kubur ke, pergi kelab ke, pergi lepak kedai kopi ke apa. Asyik sepanjang cerita ni dia tak ada je kat rumah kan. Aku pun geram betul lah. Suzana ni tak ada pula marah dia. Cik Bakar ni asyik keluar je. Engkau ni tak tidur rumah ke? Tak ada pula. Geram lah, pelik betul aku. So keesokan malamnya, kejadian seram yang teramat seram berlaku kepada mak tiri dia ni. Padan lah juga muka kan. Engkau ni perangai macam setan, kena ganggu. Dan apa yang terjadi kat Suzana ni, lagi menyeramkan daripada apa yang Amran ni alami. Kalau korang nak tahu apa yang Suzana ni kena, jam pada masa tu dah menunjukkan pukul 2 pagi. Laki dia ni, Cik Bakar ni, masih keluar lagi. Tak tahulah pergi gali kubur ke. Ada ke orang gali kubur sampai 2 pagi? So dekat rumah tu, Suzana ni pun tidurlah seorang diri. Dalam pukul 2 pagi tu, tiba-tiba dia tersedar tau. Dia dengar bunyi latuk-latuk sangat kuat. Tak. Dah lah kuat laju pula tu. So dalam fikiran si Suzana ni, celaka betul lah anak angkat aku ni. Amran ni tak reti tidur ke? Memang nak kena ni. Dia dah sensing dah lengan dia. Yelah, geram lah dia. Dah pukul 2 pagi, anak angkat aku ni masih main latuk-latuk. Bising betul lah. Ni mesti buat konten TikTok ni. So Suzana ni tak buang masa lah. Dia keluar daripada bilik dia. Dia terus buka pintu bilik si Amran ni. Tetapi alangkah terkejutnya Suzana ni. Sebaik dia buka pintu bilik si Amran ni, dia baru nak marah, tetapi dia terkejut. Sebab apa? Sebab dia tengok, tidur pula. Betul tidur ke apa ni? Ini mesti nak menipu aku ni. Sampai kan dia kejut si Amran ni. Amran ni gosok-gosok mata lah. Apa hal ni, Mak? Kenapa ni? Lalu Suzana ni cakap, engkau tipu aku Kau main latuk-latuk tadi? Lalu Amran ni cakap, Mana ada? Kan ayah dah ambil Amran punya latuk-latuk. Amran ni cuba yakinkan mak tiri dia ni. Mana ada, kan ayah dah rampas. Celah mana dia nak main? Lepas tu beragaklah Amran ni pun dia ada otak. Dia takkanlah nak main sampai pukul 2 pagi kan. So Suzana ni pun lantak lah. Dia dah geram macam tu. Dia pun tinggal kat si Amran ni. Dia nak masuk ke dalam bilik dia balik. Tetapi belum sempat dia masuk ke dalam bilik dia, dekat area ruang tamu tu, lagi sekali dia terdengar tak. Cumanya kali ni bunyi tu bukannya datang daripada bilik si Amran ni, tetapi datangnya daripada arah dapur. Lalu Suzana ni pun tak lengah masa. Dalam hati dia, kurang ajar betul lah. Siapa ni ya? Penduduk kampung ni ada juga ke yang main latuk-latuk permainan bodoh ni? Lalu Suzana pun pergilah ke dapur. Bila dia pergi ke dapur, dia cuba cari mana ni. Dia tak dengar ataupun dia tak nampak pun ada orang main latuk-latuk ni. So disebabkan tak puas hati, disebabkan bunyi tu teramat kuat mengganggu dia tidur, tiba-tiba dia ternampak bengkel laki dia. Dekat belakang rumah tu ada bengkel tempat orang buat batu nisan tu. So bila dia tengok kat bengkel tu, dia cuba hayati betul-betul, kenapa bunyi ni datangnya macam daripada bengkel laki aku ni kan? Takkan laki aku bertukang buat batu nisan sampai pukul 2 pagi. So Suzana ni tak fikir panjang, dia buka pintu dekat dapur tu. Dia pun secara perlahan pergilah ke bengkel ataupun pergilah ke tempat di mana laki dia selalunya buat batu nisan. So dia berjalan kat situ dan sebaik saja dia sampai, kawasan bengkel tu gelap. Itu pun dah cukup memelikkan dah. Suzana pun fikir, bodoh ke apa laki aku ni kan? Bertukang dalam gelap ke apa?
Anak beranak menyusahkan akulah. So, sebaik saja dia menghampiri bengkel tu, korang nak tahu apa dia nampak? Dia nampak seakan-akan laki dia tengah duduk mencangkung, tengah bertukang buat batu nisan dalam gelap-gelap tu. So, Suzana pun tak buang masa lah. Dia pun sebabkan dah pukul 2 pagi, dia dah penat, dah ngantuk apa semua. Dia pun marah laki dia. Abang, apa benda abang ni? Ya Allah, saya tak faham lah. Hari tu anak abang buat hal, sekarang ni abang pula buat hal. Yang pergi bertukang buat batu nisan pukul 2 pagi ni kenapa bang? Tetapi laki dia ni tak endah kan. Terus juga bertukang. Tak. So, Suzana ni geram lah. Abang, dengar tak bang? Geramlah saya. Kenapa ni? Ya Allah, apa dosa aku ni? So, bila dah macam tu, Suzana ni pun tekanlah switch lampu. Tetapi sebaik saja dia on lampu tu, penuh penyesalan kau. Suzana cakap dalam hati dia, kalaulah aku tak on lampu ni, kalaulah aku terus dia pergi tidur, at least aku tak ternampak yang aku sangkakan laki aku. Rupanya bukan laki aku. Sebab sebaik saja lampu dekat bengkel buat batu nisan tu menyala, apa yang Suzana nampak, ada satu susuk tubuh lembaga yang tidak berpakaian, yang bogil je, dengan tangan yang cukup panjang, tengah peluk batu nisan, dan lembaga ni menggunakan kepala dia, menghentakkan kepala dia berkali-kali kat batu nisan tu. Suzana ni cakap dah boleh nampak dah lembaga ni, kepala dia dah pecah, dah hancur dah, berdarah semua kan. Ba. Itulah bunyi yang Suzana ni dengar. Dia ingat latuk-latuk sekali lembaga tengah layan black metal kau. Hentak-hentak kepala macam tu kan. So, bila Suzana ni nampak macam tu, tak sempat menjerit, tak sempat nak lari. Suzana ni pun jatuh pingsan kat situ. Dan akhirnya siapa yang jumpa Suzana ni? Suami dia, Pak Bakar ni. Pak Bakar ni balik dah pukul 3 lebih, dah nak pukul 4 tu. Bila dia masuk dalam bilik dia, dia tengok, mana isteri aku ni? Mana Suzana ni pergi kan? Dia pun carilah dekat ruang tamu, tak ada kat dapur. Berkali-kali dia panggil, Suzana, sayang. Dan bila dekat area dapur tu, dia tengok, apa hal bengkel aku menyala pula lampu? Aku tu lupa tutup lampu ke apa kan? So, Cik Bakar ni pun pergilah ke bengkel tu. Niat dia nak tutup balik lah lampu bengkel tu. Tapi bila dia pergi, alangkah terkejutnya dia tengok isteri dia, Suzana ni, terbaring dekat dalam bengkel tu, tak sedarkan diri. Lalu Cik Bakar pun tak buang masa, terus angkat isteri dia ni, Papa bawa masuk ke dalam rumah. Dan Cik Bakar pun minta tolong si Amran ni, tolonglah jaga mak kau ni. Tak tahu kenapa ayah jumpa dia terbaring kat luar macam tu. Dan pada akhirnya, kalau korang nak tahu, selepas kejadian tu, Suzana pun menceritakan lah sambil menangis-nangis ni. Dah takut betul. Dia cerita kat laki dia apa yang berlaku. Dan akhirnya Amran pun cakap dekat bapak dia ni, Cik Bakar ni, dia pun turut terkena gangguan. Dan selepas daripada tu, Cik Bakar cakap, ini kemungkinan disebabkan kau lah ni Amran. Kurang ajar punya bapak, salahkan anak pula lagi kan. Kesian si Amran ni, tak bersalah kan. Amran ni cakap kat bapak dia, apa salah Amran bapak? Apa salah Amran? Dan Cik Bakar cakap, sebabkan kau lah suka sangat main latuk-latuk tu. Dah tak pasal mak kau dah terkena gangguan dah nampak pula makhluk pegang batu nisan apa semua dengan kau dah kena ganggu. Dulu rumah ni okey je. Lalu bapak dia pun cakap, mulai daripada hari ni tak boleh dah main latuk-latuk ni, disebabkan engkau ni terlalu taksub, engkau dah terbawa-bawa sangat. Kemungkinan jin ni ataupun setan-setan ni sukalah perkara-perkara yang melalaikan ni, yang buang-buang masa ni. Orang nak main pun beragak lah. Tapi betul juga cakap bapak dia ni pun, si Amran ni pun tak beragak. Pukul 1 pagi, pukul 2 pagi kadang-kadang kalau tak tegur, main je latuk-latuk tu sambil baring tak macam tu kan. Manalah jin ni tak suka. Dan lepas daripada kejadian tu, dikatakan Amran ni pun dah tak ada dah main latuk-latuk. Dia pun konten dekat TikTok pun dia terpaksa ubah lah, sebab dia dah tak boleh nak hiburkan dengan menari apa semua. Dia pun ubah lah. Dia pun nasib baik pandai masak, dia pun buatlah konten masak-masak ke, selain daripada main latuk-latuk lah, senang cerita. Tetapi apabila korang ingat dah habis dah, belum lagi, ada satu lagi Amran cakap kejadian seram yang menimpa diri dia. Dan kejadian ni lagi seram daripada apa yang mak tiri dia kena, apa yang dia kena. Oi, kalau korang nak tahu apa jadi kan, ini khas punya ni. Tetapi Kak Ram bagi tahu awal-awal, siapa yang budak-budak tu tak payah tengok lah. Pergi tidur sana tu. Sebab cerita ni 18XX sikit. Bahaya sikit, orang dewasa je boleh dengar.
Nak jadikan cerita, kisah ni memang seram. Baru lagi jadi. Waktu ni semasa Amran baru lagi dibelikan latuk-latuk tu oleh bapak dia. Bapak dia belikan latuk-latuk ni untuk Amran. So bila benda baru, bila baru viral apa semua, Amran ni boleh dikatakan 24 jam main latuk-latuk ni. Tengah makan pun main latuk-latuk, tengah tidur pun main latuk-latuk, tengok TV main, mandi main. So dah 24 jam masih main je latuk-latuk ni. Lepas tu benda tu pula bising tak macam tu. Manalah tak bingit telinga bapak si Amran ni. Cik Bakar ni pun dah tak tahan dah 24 jam bunyi kan. Member pula pada masa ni baru je berkahwin dengan Suzana tu. So bapak dia rasa, ya Allah Amran, dah lah tu main latuk-latuk. So nak dijadikan cerita, adalah satu malam ni disebabkan Amran ni 24 jam masih main latuk-latuk tu. So sebelum masuk tidur, bapak dia pun pergilah ke bilik Amran ni. Bapak dia cakaplah ke Amran, Amran, dah Amran tidur ya. Bapak dia ambil latuk-latuk tu. Sekarang tidur ya. Esoklah sambung main latuk-latuk. Sekarang ni Amran tidur. Dan Amran pun cakaplah kat bapak dia, okey bapak, Amran tidur dulu ya bapak. So Amran pun masuklah tidur. Jadi bila dah bapak dia ambil latuk-latuk tu, bapak dia dah masuk tidur. Dalam pukul 2-3 pagi macam tu, tiba-tiba Amran ni terjaga tau. Sebab apa dia terjaga? Sebab dia dengar bunyi latuk-latuk dia tu seolah-olah dimainkan oleh seseorang. Tak, 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 tak. So bila Amran dengar, Amran pun dalam hati dia cakap, itu bunyi latuk-latuk aku tu. Mungkin bapak aku yang main latuk-latuk aku. Lalu Amran ni pun bila dia dah rasa, bapak aku main latuk-latuk aku ni, dia dah rasa excited lah. Oh yo, bapak aku dah reti main lah. So Amran ni pukul 2-3 pagi pun dia bangun, dia pun keluar daripada bilik dia. Bila dia keluar daripada bilik dia, dia tengok kat ruang tamu tu gelap. Tetapi dia masih boleh dengar lagi pak bunyi macam tu. Tetapi bunyi tu datangnya daripada arah bilik bapak dia. So Amran ni pun cakap seorang diri. Bila dia dengar bunyi tu datang daripada bilik bapak dia, Amran ni lagilah happy. Dia cakaplah dalam diri dia, betul lah bapak aku main latuk-latuk. Aku nak tengoklah bapak aku main. So Amran ni tak buang masa, dia pun cepat-cepat buka pintu bilik bapak dia. Dan alangkah terkejutnya si Amran ni. Sebab apa? Sebab sebaik saja dia buka pintu bilik bapak dia, dia pandang ke bawah, dia nampak latuk-latuk dia berada betul-betul di hadapan pintu, dekat atas lantai tu. So Amran ni pun cakap dalam diri dia, kenapa latuk-latuk aku ada dekat bawah ni? Dan sebaik saja Amran mendongakkan kepala dia, alangkah trauma dan terkejutnya dia. Apa yang dia sangkakan bapak dia main latuk-latuk, rupa-rupanya bukan bapak dia tengah main latuk-latuk. Tetapi korang bayanglah sendiri bunyi tu datang daripada mana. Seram betul lah. Sejak daripada kejadian tu dikatakan Amran trauma kau. Dia tak kisahlah dengan bunyi latuk-latuk ke apa, dia dah tak berani dah masuk bilik mak bapak dia kan. Dan kalau korang pun ambil dah pengajaran kan, kalau orang baru kahwin ke, kalau tak pun korang ada mak bapak, kalau nak masuk bilik mak bapak tu ketuk dulu. Kalau tak, jadi macam Amran ni, diingatkan bapak dia tengah main latuk-latuk dia. Rupanya bukan main latuk-latuk. Latuk-latuk tu cantik atas lantai. Amran pun macam, latuk-latuk ni atas lantai. Dah bunyi tu datangnya dari mana? Pisang mat. Pisang. Geram betul lah Kak Ram. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Kisah seram permainan latuk-latuk yang diceritakan oleh Kak Ram. Korang nak sangat Kak Ram kan? Aku bawakan Kak Ram untuk korang. Redor tak redor? Korang nak lagi ke Kak Ram tu cerita asyik? Popek-popek je kan? Apa kata lepas ni tak payah dah minta Kak Ram, biar Zaf je. Zaf lagi menghiburkan diri korang. Tetapi tak kisahlah Kak Ram ke Zaf ke, yang penting korang terhibur dan ambil segala pengajaran. Kalau korang berminat ataupun suka main sesuatu permainan tu, kalau boleh tak kisahlah bukan latuk-latuk je, gitar ke apa-apa je, janganlah sampai terbawa-bawa. Korang kena hadkan. Janganlah 24 jam masih main benda tu je. Sebab apa? Sebab permainan ni kalau kita terlalu taksub, terlalu berlebih-lebihan, bukan permainan je, apa semua pun kalau kita terlebih buat, kadang-kadang akan membawa keburukan untuk diri kita dan juga orang sekeliling kita. So aku harap korang dapat pengajaran dan terhibur daripada kisah pada malam ni. Dan sebelum habis, aku lagi sekali nak ucapkan selamat menyambut Hari Thaipusam kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Hindu. Aku harap perayaan pada tahun ini membawakan keceriaan dan juga penuh kasih sayang buat diri korang semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Bye bye guys. Ding 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 ding.